ni bukannya sia-sia. Dia berjalan-jalan tuan ni keliling jalan, yang mana kerja dia ialah untuk yaltamisuna ahla zikri. Dia nak menyemak, nak mencari ahli zikir, majlis zikir. Bila tuan ni fa'in wajadu, kalau dia terjumpa dia satu malaikat terjumpa satu kelompok manusia sedang mengingati Allah Ta'ala, disebutkan qauman, bukan seorang-seorang tuan, ramai-ramai. Sebab tu lagi ramai majlis zikir ni, lagi malaikat suka. Maka ketika itu malaikat disuruh, tak ada tuan tunggu, tak ada tangguh, maka tanadau. Kata Nabi SAW ni hadis kursi, lalu malaikat itu akan menyeru, halumu ila hajatikum. Makna halumu apa dia? Mari ke sini wahai malaikat-malaikat. Dia kata, jom, aku dah jumpa dah. Dia kata, inilah hajat-hajat kita semua ni, hajat-hajat kamu ni. Kerana apa? Keutamaan orang yang duduk ramai-ramai dalam majlis sebegini ini sangat besar. Dia punya kelebihan, pahala sudah tentu, tak payah kita nak kira dah tuan. Tapi apa yang diharapkan tuan? Ketenangan memang kita akan dapat, pengetahuan kita akan mengetahui. Kan lubang-lubang menyebabkan kita terjumus kepada dosa dan maksiat, kita akan berusaha untuk jauh. Tapi yang paling besar ialah keampunan Tuhan. Keampunan Allah Ta'ala inilah sangat besar. Maka dia kata malaikat, wahai malaikat, halummu, wahai malaikat sekalian, ila hajatiku. Datanglah ramai-ramai, fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'i dunya. Masya Allah. Lalu tuan tiga itu dia kerumun ramai-ramai. Tiga itu dia disebutkan menaungi majlis ini sebegini tuan, dengan sayap dia bersilang-silang tuan, satu malaikat sampai kepada langit dunia tuan. Tiga itu Allah Ta'ala tanya tuan, padahal Allah tahu, Allah tu lebih mengetahui, tapi Allah tanya sebagai formality kepada malaikat ini tadi. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa alam minhum ma yaqulu ibadi. Kata Allah Ta'ala, apa yang hamba aku tu buat, apa yang hamba aku tu kata. Ma yaqulu ibadi. Qalu, kata malaikat, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ini tuan ni, yang mana kelebihan ini kata ulama, orang yang dapat bersama-sama solat tadi tuan, dia duduk sama dengan imam, maka ini adalah sunnah. Duduk tuan, sahabat-sahabat dia tak tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk tuan, Rasulullah jadi imam, maka dia duduk bersama dengan imam. Lalu ketika itu Allah kata, apa yang mereka sebut wahai malaikat? Kata malaikat, wahai Allah, mereka tak ada lain, dia duduk ramai-ramai, maka mereka ini memuji Engkau ya Allah. Mereka mensucikan Engkau, bertasbih, memuji Engkau dengan bertahmid, membesarkan Engkau dengan bertakbir, dan mengagungkan Engkau ya Allah. Inilah tuan keluarnya sandaran wirid. Disunat tuan, tak wajib, tapi sangat digalakkan. Bila kita buat, kita dapat pahala sunnah tuan. Yang lain tuan dapat pahalanya besar. Ni malaikat ni cerita ni, ya Allah, dia duduk tak ada lain, dia duduk puji Engkau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kemudian diucapkan apa lagi? Allahu Akbar, dibesarkan Engkau itu 33 kali. Lalu ketika itu diagungkan Engkau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup. Tiga itu apa dia? Allah Ta'ala tuan tanya lagi, wahai malaikat, mereka ni puji-puji aku ni, mereka ni pernah lihat aku ke? Kata Allah Ta'ala. Jawab malaikat, tidak. Demi Allah, mereka belum pun pernah melihat Engkau ya Allah. Lalu bagaimana? Allah tanya, kalau seandainya dia dapat melihat aku, macam mana? Jawab malaikat,
seandainya mereka melihat engkau ya Allah, nescaya dia akan beribadah lebih giat lagi. Dia tak akan tinggalkan tuan-tuan. Dia akan duduk sama-sama sebab dia tahu akan kelebihannya. Dan dia akan lebih banyak lagi memuji engkau ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kita sebut seorang 33 kali. Imam kata ilahna ya Rabbana subhanallah. Tuan-tuan ramai-ramai sebut. Kalau ada 40 orang jemaah sebut subhanallah, kalikan tuan-tuan 40 kali 33 kali. Tuan-tuan, kalau ada 100 jemaah tuan-tuan sebut 3 dah ada berapa? 100 kali 33 330 kali tuan-tuan. Tuan-tuan banyak. Padahal kita sebut 33 kali. Sebab tuan-tuan ni semakin ramai jemaah ni semakin baik. Lebih tuan ramai malaikat. Belum lagi tuan malaikat ni nak puji kita. Kita baru nak memuji Allah Ta'ala. Lalu kata Allah Ta'ala, macam mana kalau dia dapat lihat aku? Kata malaikat, sudah tentu mereka akan lebih banyak menyebut dan memuji kau. Lalu Allah Ta'ala tanya, apakah yang mereka minta wahai malaikat? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, mereka minta syurga. Macam mana ucapan minta syurga dalam lepas ayat? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu kan. Itu dia minta syurga. Allah tanya pada malaikat lagi, apakah yang mereka minta syurga itu? Mereka pernah melihat ke syurga? Jawab malaikat, tak pernah ya Allah. Demi Allah, mereka belum pernah nampak. Macam manalah agak kalau mereka boleh lihat syurga tu? Jawab malaikat, sudah pasti dia akan lebih berusaha lagi. Perjuangan dia, kesungguhan dia, keinginan dia. Maka tanya lagi, aku dengar apa yang mereka ni minta perlindungan kerana takut dengannya. Maka jawab malaikat, mereka minta lindung daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dia tak sama tuan seorang-seorang. Dengan ramai-ramai tuan Allah Akbar. Allah tanya, apakah mereka pernah lihat neraka itu? Belum ya Allah. Macam manalah kalau dia dapat tengok neraka itu? Andailah kalau dia boleh melihat neraka, pasti dia akan lari sejauh-jauhnya. Dan hatinya akan benar rasa takut semakin tinggi. Lalu dia bertakwa kepada Allah. Allah pun sebut, wahai malaikat, mulai sekarang, ketika ini aku saksikan kepada kamu semua yang seramai-ramai malaikat ini, bahawa sesungguhnya aku pasti dan sudah tentu mengampunkan dosa mereka. Ini dia. Sebab tu dalam hadis Nabi tu tadi sebut ni, kata para ulama tu tadi, kita bila Allah dah takdirkan rezeki kita ni tuan dapat solat berjemaah, duduk sama tuan ni, 3 perkara jangan buat dulu tuan. Jangan buat, habiskan sampai ni. Allah Ta'ala tuan ni nak bagi keampunan free je. Tak perlu bayar tuan, nak bagi free. Duduk tuan sampai selesai. Dia kata apa? Pertama, duduklah sampai kamu selesai. Sampai imam berdoa dan sebagainya. Yang kedua apa dia kata? Tuan ni, kita jangan cerita hal dunia. Jangan tuan kita sibuk ceritakan hal dunia kan tuan. Yang ketiga tuan, apa disebut ni? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuan ni, jika itu banyakkan kita ucapkan tuan kalimah-kalimah ini tuan. Melainkan kita ada keperluan mendesak. Malaikat perhati tuan. Habis kebaikan orang tuan cabut. Padahal tak ada benda penting pun. Bukan nak ke tandas, bukan ada urusan penting tuan untuk ambil anak ke ambil isteri ke kerja ke tuan. Tapi yang paling malam dia dah semayang, dia tinggalkan tuan duduk borak satu. Kena dia tinggalkan tuan duduk lepak kat kedai pula. Kan ada masjid tuan dekat dengan kedai, dia pun dah habis semayang duduk lepak tuan. Nak duduk lepak, tunggulah sampai
Habis selesai tuan-tuan. Ini Allah nak bagi tuan keampunan yang sangat-sangat tuan ini percuma kepada kita. Takkan kita tak nak berebut peluang tersebut. Jadi muslimin muslimat yang rahmati Allah Ta'ala, malam ni tuan ni saya nyatakan ini sebab apa? Sebab tuan ni penting. Penting tuan ni untuk kita tahu selama mana kan kita ni hidup, kita beribadat, kita belajar ilmu, biar tuan ni semakin dalam hidup kita. Pak, kehidupan yang Allah bagi ni tuan ni kena ingat, kehidupan yang sementara. Tak panjang pun mana tuan hidup kita kat dunia. Yang tak panjang pula tuan ni banyak dosa kita buat. Tapi jangan jadi menyesal di kemudian hari. Tuan ni bila menyesal kemudian hari tak ada gunanya. Waktu tadi disebut ni kata apa ni, Ibrahim Az-Ziyad, satu orang ni hukamah ni tuan ni. Dia kata bila dia berhati tuan bila orang meninggal dunia, ramai orang tuan pergi ziarah jenazah itu. Lalu tuan kalau ahli keluarga sudah pasti dia akan rasa sedih kan. Dia akan rasa sangat-sangat sedih bila tengok ahli keluarga dia meninggal dunia. Mayat terkujur kaku tuan depan. Tuan bayangkan orang-orang yang Palestin tuan, anak-anak kecil yang tak bersalah, bagaimana tuan mereka ni mati dengan cara begitu. Kan tuan semua siapa tak sayang kan. Waktu bila meratap jenazah ni tuan ni, jangan melampau-lampau. Kan itulah perbuatan orang-orang jahiliyah. Lalu Ibrahim Az-Ziyad kata apa dia? Jangan kamu nak meratap kesedihan. Kamu reda, itu memang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu kena tahu, orang yang mati ni dia dah mendahului 3 perkara dah tuan. Kita semua akan tempuh. Kita semua akan tuan menempuh jalan ini. Mati ni tuan ni, iaitu kita akan tempuh. Jadi kata orang dah mati ni dah 3 perkara dia lalu. Kita ni belum lagi. Orang tanya, wahai Ibrahim Az-Ziyad, apa yang dah lagi orang yang dah mati tu? Pertama, mereka ni yang mati ni dah tengok dah wajah malaikat maut tuan. Kita tak tahu lagi. Walaupun kita tahu malaikat maut ni datang jenguk kita setiap hari tuan 70 kali. 70 kali. Dia tak jemakan tuan wajahnya. Kenapa tuan Allah letakkan rahsia, hikmah malaikat maut tuan ni datang sentiasa ziarah kita. Dan dia tak tunjukkan tuan rupa dia. Kalau dia tunjuk rupanya tuan Allah, senang tuan semua orang jadi baik. Kan malaikat datang, tengah-tengah buat dosa, buat jahat, malaikat muncul bengis muka dia. Dia marah. Kita lah tuan ni senang, tengah-tengah bawa kereta kan tuan ni. Relax je dengar lagu dalam kereta. Lepas tu mandu tuan pegang handphone kan. Dia pegang handphone. Tuan ni tahu-tahu je tiba polis pun lalu kat sebelah kita. Dia pun nampak. Nampak tuan ni polis. Macam mana perasaan kita? Alamak 300 ya lah. Ni kompang 300. Kecut tak kecut tuan ni. Allah. Yang dalam semua tak tahulah tuan. Alamak tiba-tiba dia tahan. Pasti aku kena saman. Itu nampak tuan. Satu lagi pula tuan tak nampak. Tahu-tahu tuan surat saman sampai. Bawa ke highway tuan. Allahu Akbar. Lebih pada had laju. Saya dalam setahun tuan ada lah. Tak banyak tuan. 3 ke 4 surat sampai lah. 3-4 surat sampai. Bertengok surat tu, memandu lebih had laju. Tak banyak pun. Saya bilang tak banyak, 170. Tak banyak tu, 170. Weh, 170 tu tadi memang laju tu. Habis pakai kereta tu tadi sisi tinggi. Kan kalau bawa semua orang marah kan. Tapi kita ada urusan cepat kan. Bismillah lah kan. Dia kalau Suri bawa tu, kau jangan follow lah dia. Memang tinggalkan dia jauh. Kita tu nak cepat urusan. Tiba-tiba dapat surat tu tuan.
Relax aja. Dia berbeza kena saman on the spot sebab nampak polis. Sekali lagi tuan-tuan tahu dah dapat dia. Jadi malaikat dia tuan-tuan, Allah nak bagi kemah kat kita ini supaya kita get to ready tuan-tuan. Supaya kita ni bersedia istiadat kepada menempuh tuan-tuan kematian. Jadi apa nak buat? Siapkan bekalan sebanyak mana yang mungkin. Sebab tu bila siapkan bekalan, kata ulama, Imam Ghazali pun sebut tuan-tuan ni, jangan kau hitungkan pahala-pahala yang kau dah buat. Jangan kau bangga dengan amal-amal saleh yang kau buat. Apa yang Syafi'i kata apa dia? Mengenang dan meratapi dosa kita. Kita dah belajar tuan-tuan ni, dosa mulut, dosa kita kadang bergurau minggu lepas kan. Terlebih-lebih kata kita kan. Dosa tangan kita, dosa kaki kita kan tuan-tuan, Allah. Dosa sidih menyindir, sidih mulut lain, sidih mata lain tuan-tuan. Kan kalau sidih dengan apa? Hewat-hewat muka tu lah tu. Tuan-tuan ni banyak dosa tu semua. Terus kata siapa yang tak berdosa hidup atas muka dunia Allah Ta'ala ni. Jadi Allah jadikan tuan-tuan ciptakan dosa dan perbuatan itu supaya tuan-tuan kita akan menginsafi. Sebab tu Allah suka orang yang suka minta apa dengan Allah. Bukti tuan-tuan ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuan-tuan ni bersih. Bersih luar dan dalam. Hati dia pun bersih. Tuan-tuan, jasad dia pun bersih, anggota dia pun bersih tuan-tuan. Karena Allah lindung dia dengan sifat maksum. Allah jaga Nabi Muhammad SAW ini dengan cahaya mengatasi cahaya nur ala nur tuan-tuan. Sampaikan Nabi berjalan di bawah sinar matahari pun tak mampu ada tuan-tuan bayang-bayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu sekali. Sebab mulia dan kemuliaan Nabi itu diangkat menjadi tuan-tuan kekasih Allah, pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ada tak Nabi rasa berlagak, aku ni dah jamin masuk syurga, maka aku tak perlulah nak sembahyang. Aku hanya tugas menyampai seorang sembahyang. Kan tuan-tuan tak ada. Waktu Nabi buat, Nabi tu tak buat ramai-ramai, nak duduk sama-sama. Kalau wirid nak zikir tu sama-sama. Walaupun orang kata ni bid'ah, duduk sama-sama dengan imam. Jangan kita tinggalkan, kerana nak dapat keampunan percuma saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bangun tengah malam tuan-tuan, bila turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir, kan, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah kamu, kan, berikan peringatan. Apa lagi? Bila turunnya ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nabi tuan tidak berlengah-lengah lagi. Kita yang tuan nak buat baik itu, nak bertaubat tuan selalu kita tangguhkan, bahkan menambah-nambah lagi dosa. Setiap hari pun kita menambah dosa kita. Itu tak pernah, ya Allah, kan aku ni banyak dosa, ampunkanlah dosa aku ya Allah, kan. Dan kerana itu ya Allah, berikan aku kesabaran. Sabarnya aku untuk taat kepada Engkau, ya Allah. Sabarnya aku untuk menahan diri aku daripada dosa. Sabarnya ya Allah bila Kau uji aku dengan ujian-ujian sebegini. Itulah yang dilalui para Nabi. Tuan-tuan, ini termaktub dalam doa bila kita sembahyang. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang betul-betul lurus. Jalan mana pada? Jalan Hanif. Hanif ini suci, jalan yang selamat, jalan yang sejahtera, bukan jalan yang terseliwing, jalan yang sesat. Tu tadi jalan apa? Jalan berpura-pura, jalan munafik. Kan tuan, hari ini sudah muncul tuan. Kita lihat kan orang-orang munafik yang diletakkan sebagai label pemimpin utama, pemimpin besar tuan. Lalu ketika itu tuan,
bermulalah di situ di antara Dajjal. Ingat tuan-tuan, Nabi persembahkan dalam hadis Nabi SAW, rentetan-rentetan Dajjal ini muncul. Tuan-tuan, ketika itu kita nampak hari ini pergolakan, konflik yang berlaku di bumi Palestin memang dah dekat, tuan-tuan, dah dekat. Baik, bagaimana tuan? Dia muncul di mana? Di Isfahan. Isfahan ini apa? Negara Iran. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok siapakah di sana golongan-golongan, tuan-tuan, yang mengubah Islam ikut cara mereka. Maka dia adalah puak-puak Syiah ni, tuan-tuan, yang sebut Khomeini dan sebagainya, tuan-tuan. Dia bersekongkol dengan Yahudi, tuan-tuan. Kita tak tahu. Maka tuan, bagaimana nak buat? Jalan-jalan yang dia nak sampai, tuan-tuan, dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tapi tuan-tuan tengok, ada satu jabal, bukit di Madinah, tuan-tuan. Kalau kita pergi, ada, tuan-tuan, di sempadan kan border nak masuk Madinah, ada satu bukit dan dibina istana, tuan-tuan, atas tu. Kalau tengok, nampakkan daripada atas seperti, tuan-tuan, mata Dajjal. Okey. Baik, ini pada hadis Nabi SAW.